Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, al-faidatul khamisatu yu'tabaru fi kullin min az-zawjaini umurun famimma yu'tabaru fi az-zawji ay yakuna kuf'an laha. Sambung lagi faedah berkahwin yang kelima. Kata syarih, al-faidatul khamisatu, bermula faedah sifat yang kelima itu yu'tabaru, khabar bagi al-faidah, dikirakan dia fi kulli, dikirakan fi kullin, pada setiap, ai fi kulli wahidin, pada setiap satu, minaz zawjaini, daripada dua laki bini, daripada dua orang, az-zawjaini, iaitu az-zawjaini kena kepada az-zawj dan juga zaujah. Bila kata zawjaini, macam kata walidaini, yakni ummi dan walid, ni dia panggil mulhaq musanna. Dia bukan isim musanna tapi mulhaq musanna. Sebab apa panggil mulhaq? Dikaitkan dengan musanna, sebab kalau kita pisahkan dengan haraf atas, dia tidak akan jadi zaujun wa zaujun, tak. Zaujaini yakni zaujun wa zaujatun. Tu okey. Jadi kalau musanna nak panggil dia isim musanna, dia mestilah dapat cerai antara dua benda tu dan diatafkan. Contoh az-zaidani, dua orang Zaid, maka dia dipanggil musanna sebab apa? Sebab dia boleh ataf Zaidun wa Zaidun, benda yang sama. Tu okey, Zaidun wa Zaidun. Muhammadani yakni Muhammadun wa Muhammadun. Tapi kalau az-zawjaini tak boleh, sebab hakikat az-zawjaini ialah bukan zaujun wa zaujun tapi zaujun wa zaujatun. Maka dia panggil mulhaq bil muthanna. Macam asy-syamsani, dua matahari, bukan syamsun wa syamsun, bahkan asy-syamsani itu itlaq kepada syamsun wa qamarun, dua benda yang beza. Tu okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, umurun, naik fa'il bagi yu'tabar, dikirakan beberapa perkara pada setiap laki bini itu. Fa mimma yu'tabaru, tafri'nya mimma yu'tabaru, sebahagian barang yang diiktibarkan dia bagi fiz zauji, pada suami itu, ayyakuna, ayyakuna takwil masdar jadi naik fa'il yu'tabaru. Ayyakuna, bahawa adalah ia ma itu kufuan laha. Tu okey, ataupun bukan. Fa mimma yu'tabaru, maka
maka sebahagian daripada barang yang dikirakan dia kan barang. Okey, yu'tabaru dhamir mustatih huwa kembali kepada ma fi zauji pada suami itu. Ayyakuna ta'wil masdar jadi mubtada muakhar. Mimma itu ta'alluq bagi muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf. Betul. Ayyakuna bahawa adalah ia az-zawju suami itu khabar yakun kuf'an laha sekufu baginya bagi isteri. Tu sebahagian perkara yang diperhitungkan, yang diiktibarkan bagi suami. Sunat untuk cari yang sekufu. Okey, sunat untuk cari yang sekufu. Bab sekufu dipanjang bahas panjang lebar dalam kitab-kitab nikah lah. Okey, antaranya Idahul Ba' dan kitab-kitab nikah yang lain. Kitab-kitab fiqh yang berbahas berkenaan munakahat ada dibahaskan berkenaan kufuah. Kufuah ni sunat saja. Okey. Dan orang wali mujbir yang nak mengahwinkan anak perempuan dia secara mujbir, secara memaksa, mestilah dia itu sekufu dengan laki tersebut. Kalau tak sekufu maka tidak sah untuk mujbir. Tu dalam fiqh lah. Liqaulihi, kerana apa tu? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu, bermula nikah itu, khabar riqun, ialah suatu belenggu, suatu penguasaan, suatu belenggu falyanzur ahadukum, maka hendak tidiklah oleh seseorang, ahadukum oleh salah seorang daripada kalian tu fa'il, aina yada'u karimatahu, di mana meletak ia seorang akan karimatahu, meletak ia ahadukum akan karimatahu, maf'ulun bih, akan kemuliaannya ahadikum. Jadi Nabi SAW kata an-nikahu rikun, nikah itu belenggu, suatu kebelengguan, suatu penguasaan. Maka hendaklah diperhatikan salah seorang daripada kalian di mana ia meletakkan kemuliaannya. Ini tuntutan untuk sekufu lah. Jadi sekufu kalau orang mulia dengan mulia, tak boleh orang mulia dengan huduh. Orang mulia dengan orang lekeh. Bukan huduh, orang lekeh. Okey. Itu dari sudut sekufu. Adapun kalau dia nak juga, redha juga, tak apalah tu. Buat macam mana? Fala yuzawijuha illa mimman kana kuf'an laha. Maka tidak berkahwinlah ia seorang lah akan zaujah, akan seorang isteri, illa melainkan mimman daripada orang kana adalah ia man kuf'an laha yang sekufu baginya zaujah, isteri tadi. Yakni apa kuf'an tu? Mumathilan, iaitu menyamai, au muqariban ataupun mendekati. Sama, lebih kurang, takrib dengan musawi ataupun sama, serupa. Okey. Ini dalam bab sekufu tu secara detailnya tengok kitab fiqh lah. Okey. Tu pun sunat dah, sunat. Okey, sunat. Kalau tak pilih sekufu je lah, tak apa, tak dosa pun, cuma dianjurkan sahaja. Wal mu'tad, contohnya orang agama mengaji orang agama, doktor, contohlah. Baik. Tukang sapu dengan tukang sapu, tu dari sudut kerja, dari sudut kerjaya. Dari sudut keturunan Quraisy dengan Quraisy, ada perbahasan berlaku. Melayu dengan Melayu, tu sekufu lah dari sudut keturunan, dari sudut kaum. Wal mu'tabar, ni baru dia bagi tahu. Sekufu ni lagu mana? Baru bincang. Wal mu'tabaru, dan bermula perkara yang dihitungkan dia. Seolah-olah al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Apa kafaah tu? Macam mana nak iktibar kafaah tu? Tu wal mu'tabaru, bermula perkara yang dihitungkan, yang dikirakan, fil kafaati, pada sekufu itu, indal a'immati, di sisi a'immah. Wal mu'tabaru fil kafaati, ay wal mu'tabaru hala kaunil mu'tabari kainan fil kafaati, adalah ia mu'tabar itu pada kafaah, indal a'immati, al kafaah itu indal a'immati, ta'alluq inda kepada al kafaah. Kafaah itu di sisi a'immah, imam-imam mazhab lah, ialah khabar al-mu'tabaru ad-dinu, utama agama. Jadi agama apa? Agama Islam. Tak boleh dengan kafir lah. Agama. Kedua, wan nasabu, keturunan. Dalam kitab fiqh ada bahas khusus keturunan Quraisy dengan Quraisy.
Okay, keturunan Nabi, asyik-asyik keturunan Nabi, keturunan Nabi SAW dengan keturunan Nabi SAW. Tu dari sudut nasab. Wa tamamul khilqati, dan sempurna penciptaan dia. Jadi orang yang sempurna dengan sempurna. Tak boleh sempurna dengan cacat. Tapi boleh tak kahwin? Boleh. Ni dah sudut sekufu lah. Kalau dah redha tak apalah. Okay? Sempurna dengan sempurna, cacat dengan cacat. Itu. Wal yasaru, dan kekayaan, keluasan. Kaya dengan kaya. Cuma dalam pandangan mazhab Syafi'i, muktamadnya harta dunia tidak diambil kira sebagai sekufu. Pandangan dhaif saja yang kata harta dunia, kekayaan pun dipanggil juga sebagai, diambil kira juga sekufu. Pandangan muktamad tidak, kerana harta dunia itu tidak diiktibarkan dalam syarak, dipandang hina oleh syarak. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Di dalam dalam kitab Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajut Talibin, ada khilaf tersebut. Muktamadnya tidak kira, kalau dhaif saja kira. Wan nasabu abih, wal yasaru abih, wal hirfatul jalilatu, dan al hirfatu, dan mata pencarian yang terhormat. Yakni kerja lah. Ada mata pencarian, ada sumber yang terhormat, yakni orang yang kerja bagus dengan kerja bagus, orang yang kerja lekeh. Dalam kitab Idhahul Ba' dia bahas detail. Tukang jahit baju, kalau baju tu baju hak yang jenis sutra, tak boleh kahwin, tak boleh sekufu dengan tukang jahit yang hanya jahit benda biasa-biasa, sebab sutra lebih mahal. Itu tahap tu. Tu dalam Idhahul Ba' belakang. Kena mengaji lah tu. Kau nak buka juga Idhahul Ba' tu. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lahu ayyan wiya bitazawujihi, dan sayogianya bagi seorang laki-laki itu, ayyan wiya, takwil masdar jadi fa'il yanbaghi, oleh bahawa berniat ia zauj itu, bitazawujihi, dengan berkahwinnya zauj itu. Tazawwaju tazawujan. Tu jadi idhafat masdar kepada fa'il. Idhafat masdar kepada fa'il. Niat apa? Maf'ulun bih, ittiba'as sunnati. As-sunnati mudhafu ilaih, mengikut akan sunnah, yakni sunnah Nabi SAW. Ni dia ajar cara niat nak kahwin. Niat nak kahwin ni bila? Sebelum akad nikah. Itu sahaja peluang untuk niat. Ni nikah seronok-seronok, tiba-tiba tak ada niat. Habis niat tu sebelum. Okay. Ataupun muqarinah, tapi sebelum lah. Biasanya walaupun sebelum benda yang kita lakukan itu dipanggil azam, tapi ada setengah-setengah benda yang kita iktibar tasamuh, tak apa itu niat. Macam contoh puasa, kita niat puasa sebelum fajar, tak boleh muqarinah dengan fajar, tak sah. Okay. Jadi diiktibar seolah-olah azam, tapi bab tu dia panggil tasamuh, tak apalah panggil niat juga. Dia panggil kullu qa'idatin lahu mustathnayat. Setiap kaedah tu ada pengecualiannya yang tertentu. Dan lagi wa takfiru ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyakkan akan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat nak kahwin ni untuk memperbanyakkan umat Nabi. Sebab tu saya kalau orang kahwin, saya akan doa, kalau saya nak doa lah. Saya akan doa bahawasanya mudah-mudahan dapat anak 10 ke atas. Walaupun tak dapat kali pun, doa bab banyak lagi bagus. Tu. Dan perempuan kena sedialah beranak banyak, jangan duk takut-takut. Wal qiyamah, ataf itiba' belaka. Wal qiyamah bihusnir riayati, ta'alluq qiyam kepada ba. Wal qiyamah, dan melaksanakan dengan bihusnir riayati, dengan riayah, kepimpinan yang baik. Baik kepimpinan, yakni kepimpinan yang baik, idhafah sifat kepada mausuf. Tu okay. Ala zaujati, ke atas isteri, untuk melaksanakan, menjadi suami yang baik lah. Melaksanakan, membaikkan ataupun melaksanakan kepimpinan sebagai suami yang baik. Niat sebelum kahwin gitu. Jangan nak merosakkan anak dah orang. Jangan nak kahwin tu ikut hawa nafsu. Tahu dalam bilik ya. Tu. Nampak nikah bilik, nampak nikah bilik. Ni bukannya apa, ni tanggungjawab. Tu.
Wa hifdzad dini atah pada ittiba' belakang. Wa hifdzad dini, niat yang seterusnya. Hifdzad din, memelihara agama. Sebab apa? Ada isteri dapatlah elok pada maksiat, ada isteri dapat buat pahala. Waraja lagi, waraja waladin salihin, bukan setakat memperbanyakkan umat Nabi, bahkan mengharapkan anak yang soleh. Yad'u lahu, sifat bagi soleh, sifat bagi waladin. Sifat yang kedua, yad'u, yang berdoa. Ia walad soleh, lahu baginya, li syakhsilah, bagi seorang. Tu okey. Itu yang penting. Berdoa kepada dia. Seorang anak bila berdoa ampun dosa mak bapak dia, makbul insya-Allah taala. Tu amalan-amalan pahala yang dia buat oleh anak, dapat potostik ke mak bapak. Tu faedah ada anak, walaupun tak ada niat. Kalau orang lain yang bukan ada kaitan mak bapak, kena ada niat lah. Aku niatkan sedekah bacaan pahala ni kepada sekian-sekian, kena niat lah. Kalau mak bapak tak payah, terus potostik. Jadi waladin salihin, salih di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala kata salihu imanihi, salih iman dia, iaitu orang yang beriman, bukan kafir. Jadi walaupun dia fasik sekalipun, bila dia berdoa tetap diambil kira juga doa dia itu kepada mak bapak dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hanya bermula segala amalan itu, binniyati ay kainatun, adalah ia, binniyati, dengan segala niat, tergantung pada dengan niat. Wa innama, dan hanya ataf innama, hanya likulli imri'in ma nawa. Ai wa innama ma nawa likulli imri'in. Tu ma tu mubtada muakhar lah, likulli ta'alluq bagi muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf, innama adatul hasri. Dan hanya bagi setiap orang itu bermula apa yang meniat ia kullu mri'in. Apa yang dia niat baik macam dalam gambar apa, do re mi. Kalau minta hak baik, jadilah baik. Kalau minta jahat, jadilah jahat. Do re mi tu. Bukan do re mi, betul lah. Laksmana do re mi. Kalau minta baik, jadilah baik. Kalau minta jahat, jadilah jahat. Tu. Ni niat sama. Wa mimma yu'tabaru fi zaujati. Okey, tu diiktibar bagi zauj. Jadi suami nak kahwin, kena ada niat untuk ikut sunnah Nabi, perbanyak ke umat dan sebagainya. Ni isteri pula. Wa mimma yu'tabaru fi zaujati, dan sebahagian barang yang diiktibarkan dia kan barang, yang dikirakan dia kan barang, fi zaujati, pada isteri itu, ta'ala an takuna, takwil masdar jadi mubtada muakhar, mimma khabar bagi mubtada, muta'alluq bagi muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf. An takuna ay kaunuha lah, an takuna, bahawa adalah ia zaujah itu, khaliyatan khabar takun, bebas ia isteri, min mawani'in nikahi, daripada segala jenis-jenis penghalang nikah. Apa-apa yang menghalang nikah, dia bebas lah. Kembali pada fiqh lah, maksudnya dia ada iddah ke tidak. Kalau tak ada iddah, bebas lah. Kalau ada iddah, tak boleh masih dalam iddah. Apa-apa saja yang dia ni boleh nikah dah sekarang ni, tak boleh nikah, tak boleh lah. Tak boleh dah nikah lagi dengan dia. Tu. Wa minaz zauji, dan daripada suami, dia masih lagi bersuami, mana boleh nikah dengan dia dah suami dah. Tu okey. Wa iddatihi wa iddatiz zauji. Wa iddatihi, betul lah, wa iddatihi wa iddatiz zauji, dan iddahnya iddah suami, iaitu dia bercerai ke ataupun suami mati ke, ada iddah dia. Waktu dalam iddah tak boleh lah nikah lagi, selepas habis iddah boleh lah. Tu. Wa antakuna arifatan, dan bahawa ataf antakuna, dan bahawa adalah ia seorang isteri itu, arifatan, tahu ia, bima intawat alaihi, dengan barang yang intawat, yang mengandungilah ia, alaihi, atasnya barang, oleh fa'il asyahadatani, oleh dua kalimah syahadah. Isteri kena tahu kandungan dua kalimah syahadah tu benda apa, supaya nanti jadi isteri, jadi ibu dalam keadaan
orang yang beragama. Faham macam mana syahadah ni? Mengaji tauhid lah. Bukan sekadar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia? Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Apa dia? Tu. Apa dia tu? Ngaji tauhid. Sebab ngaji tauhid yang sifat 20 tu mengandungi padanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini agama mengajar kita supaya menjadi perempuan yang beragama sebelum kahwin. Kalau dah berkahwin, kohol lagi. Tu. Wa antakuna zata dinin, dan bahawa adalah ia zaujah itu orang yang punya agama. Zata khabar takun, dinin mudhaf ilaih, orang yang punya agama. Macam mana nak menjadi orang yang punya agama? Dia belajar agama. Itu ya. Dia doktor, dia engineering, dia ustaz, dia ustazah ke apa ke yang perempuan. Nak kata dia beragama ataupun tidak, ialah dia mengaji. Seseorang tidak boleh panggil dia orang agama, seseorang tidak boleh panggil dia itu solehah kalau dia tak mengaji, walaupun tudung dia labuh sampai Selangor sekalipun. Tudung labuh dah, niqab dah, tapi tak mengaji, soleh apa bendanya? Soleh ikut nafsu dia panggil. Tu. Sebab apa? Solehah yang sungguh tinya ialah ikut syarak suruh mengaji, dia kena mengaji lah. Ni dia tak suka mengaji, solehah menatang apanya? Dengar ceramah ya, tu solehah apa benda? Ceramah tu untuk membangkitkan semangat untuk mengaji. Ni tak mengaji, pas sudah ceramah. Pas kesudahlah ceramah bila nak jadi baik tak tahu. Hek ni pas tak reti, tauhid tak reti, tasawuf tak reti, fiqh fardu ain tak reti. Tu qada fardu ain kalau penuntut ilmu kau lebih lagi kena ada. Tu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu limaliha, dinikahkan akan perempuan itu, naik fa'il bagi tunkah. Kerana ilat, lima liha, kerana hartanya al-mar'ati, harta perempuan tu. Ataf lima liha wa jamalil mar'ati, dan kecantikannya seorang perempuan. Ataf lima liha lagi wa nasabiha, dan nasabnya perempuan. Wa diniha, dan agamanya perempuan. Jadi perempuan dinikahi 4: harta, kecantikan, nasab dan agama. Mana-mana saja di dunia ni akan kahwin sebab 4 ni, tak ada yang lain. Sebab ni kata Nabi, fa'alaika, falzam alaika, hendak lazimlah ia atas kau, bizati dini, dengan orang yang punya agama. Taribat yadaka, niscaya bertaburan debulah ia oleh dua tangan kau. Apa bertaburan debu? Debu melekat di tangan. Bila debu melekat di tangan, maka dia panggil seolah-olah isteri itu melekat agama pada diri dia. Maka bila melekat agama pada diri dia, untunglah suami itu. Sebab bila lekat agama dalam diri, tidak akan habis, tidak akan musnah, tidak akan luput tarikh dia. Kalau kecantikan, ada luput tarikh dia. Kalau harta, ada luput tarikh dia. Kalau miskin, habis dah. Kalau tua, habis dah. Nasab, ada kalanya boleh jadi masalah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW, man nakahal mar'ata, barang siapa yang telah menikahlah ia barang siapa, maf'ulun bih, al mar'ata, akan seorang perempuan, kerana si ilat, lima liha, kerana hartanya al mar'ati, perempuan itu, wa jamaliha, dan kerana kecantikannya perempuan tadi. Itu jawab bagi man haramallahu malaha, niscaya telah mengharamlah ia oleh Allah akan hartanya al mar'ati, wa jamalaha, dan kecantikannya al-mar'ati, Allah Ta'ala haramkan. Jadi itu semua bergantung pada niat kita. Menikah dengan perempuan ni sebab apa? Sebab semata-mata cantik kau. Kita kata dah hari tu bahawasanya menikah kerana cantik tak salah, cuma yang utamanya agama. Tengok semua mengaji lah kau, agama tu dia pilih agama tu. Cuma ikut hati dia, hak mana tau yang elok sikit, dia pilih, tak apa lah. Ni cantik dulu, lepas tu baru dia tengok, tak mengaji tak apa, saya cantik ya, lega aku. Tu yang masalah. Kalau dia pilih hak mengaji, lepas tu mengaji pula hak elok-elok, tak apa, tu memang dia pilih agama dah. Yang ni masalahnya pilih cantik dulu, pilih harta dulu. Tu yang masalah tu.
Wa man nakahaha lidiniha, dan barang siapa yang menikahlah ia barang siapa akan perempuan itu lidiniha kerana agama nyonya perempuan tadi, razaqahullahu malaha, niscaya merezekikanlah ia akan man oleh fa'il Allahu malaha maf'ulun bih kedua akan harta nyonya isteri tadi, wa jamalaha, dan kecantikan nyonya isteri tadi. Siapa yang bernikah dengan sebab agama dia, Allah Ta'ala akan merezekikan kecantikannya dan juga hartanya. Hartanya jadi luas, hartanya jadi murah rezeki. Kecantikan sebab apa? Sebab orang yang punya agama, orang perempuan yang punya agama, dia reti cara nak mencantikkan diri ke depan suami dia. Tu mustahil dia yang ada agama ni, dia tahu hak dia sebagai seorang isteri untuk mencantikkan diri depan suami, dia tidak mencantikkan diri. Kalau dia tidak mencantikkan diri, itu tidak punya agama, sebab dia tak faham agama masa tu, iaitu kerana dia tu tidak berkhidmat pada suami dari sudut kecantikan dia. Jadi kalau orang yang ada agama, dia akan tahu kecantikan isteri dia itu menjadi hak kepada suami dia. Sentiasa berwajah manis, sentiasa cantik depan suami dan sebagainya. Begitu jugalah suami depan isteri. Kena molek juga. Tu. Jadi rezeki lah. Jadi orang yang punya agama, faham agama, dia lebih. Tu. Kalau cantik saja, dia belum tentu dapat agama. Tu. Belum tentu reti agama. Hek ni tak reti, cantik saja. Tu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda oleh Nabi SAW, la tankihil mar'ata, asalnya la tankah. La nahi jazam lah fa'il, maka bila nak sambung baris bawah, la tankihil mar'ata, la tankihil mar'ata, jangan bernikah ia oleh engkau akan seorang perempuan, li jamaliha, kerana kecantikannya perempuan semata-mata, fala'alla jamalaha, maka mudah-mudahan kecantikannya itu yurdiha, akan merendahlah ia jamaluha, akan almar'ata, kecantikan itu akan merendahkan martabat dia. Wala limaliha, wala tankihil mar'ata limaliha, dan janganlah bernikah ia oleh engkau kerana hartanya almar'ati, fala'alla, kerana mudah-mudahan boleh jadi malaha, harta almar'ah itu, malaha jadi isim la'alla, yutghiha itu khabar la'alla. Macam tadi jamalaha isim la'alla, yurdiha khabar la'alla. Boleh jadi harta nyonya perempuan tadi yutghiha, melampau-lampau ia maluha, hartanya itu akan almar'ata, akan menyebabkan perempuan tersebut keterlaluan batas, sehingga boleh menyebabkan suami lupa suami ke, pandang hina pada suami ke, sebab suami tak ada harta mana, kita ada harta banyak. Tu bahaya. Tu, okay. Tapi tu kalau tak ada agama. Kalau kita pilih hak agama dulu, kemudian kita pilih nak harta banyak, tak apalah, sebab dia ada agama dah. Nak pilih agama dulu, kemudian kita nak pilih harta, lepas tu cantik pula, lantak dia lah. Sebab kita pilih hak utama agama dulu, hak tu penting. Wa antakuna tayyibatal akhlaqi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini seterusnya perkara diiktibarkan bagi isteri, dan bahawa adalah ia isteri tadi, perempuan tadi, khabar tayyibatal akhlaqi, ialah mempunyai akhlak yang baik. Tu mestilah kita ni, hendaklah para suami ni, para lelaki ni pilih perempuan yang pertama, yang seterusnya, iaitu orang punya akhlak yang baik. Jangan hak jahat-jahat pula. Kalau nak jadi wali lah, aku mengaji muhimmah, aku dulu jeng kata kalau dapat isteri yang beletiak banyak boleh jadi wali. Aku pun teringin jadi wali. Tak apa sih lah. Dapat masalah buta. Tu itu cerita aku tu, bukan suruh dituntut kita cari hak isteri masalah, bukan. Itu cerita nak ambil iktibar bagi kita bahawasanya kita ni kena bersabar dengan isteri. Sebaik-baik isteri tahap bidadari sekalipun, pasti ada benda yang kurang pada dia. Okay. Tak boleh lari, sebab dia manusia. Kita pun sama lah, suami ngajilah tara mana sekalipun, mesti ada kekurangan yang nampak oleh isteri, yang tak nampak oleh diri kita. Sebab tu nikah ni nak kurang saling melengkapi. Tu nak cari bidadari, habis pergi masuk syurga, mati dulu lah, senang.
Bidadari syurga tak bantah sikit pun. Okey. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billahi minal munaffirati, meminta lindunglah ia oleh kalian dengan Allah taala. Ta'alluq ba pada ista'idzu, minal munaffirati ta'alluq min kepada ista'idzu juga, minal munaffirati daripada orang-orang yang bernama al munaffirat. Tu okey. Apa tu? Qila ay qala ba'dus sahabati, berkata ia oleh sebahagian sahabat, wa ma al munaffiratu ya Rasulullah, apakah al munaffiratu ya Rasulullah? Qala ay qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imamul jairu, ialah pemimpin yang zalim, ya'khudhu minkal haqqa, yang mengambillah ia oleh imam tadi, minka daripada engkau, akan maf'ulun bih al-haqqa, akan hak engkau, wa yamna'uka al-haqqa, dan menghalanglah ia imam al-jair tadi ke akan engkau akan engkau, akan al-haqqa maf'ulun bih kedua, akan hak engkau. Itu yang pertama, al-munafirat. Yang ni orang tak bagus ni. Okey, itu yang pertama. Imam, pemimpin yang menegah hak kita, yang menghalang hak kita dan mengambil hak kita. Dan yang kedua, wal jarussu, dan jiran yang jahat. Ainahu taraka, bermula kedua matanya al-jair tadi, jarin tadi, taraka melihat ia ainahu akan kau, sentiasa merhati kesalahan kau lah. Wa qalbuhu yar'aka, dan bermula hatinya al-jari, jiran itu, yar'aka, mengawasi ia jiran itu akan dikau. In ra'a khairan, jikalau melihat ia jiran tadi khairan, akan kebaikan, satarahu, menutup ia al-jaru akan khairan tadi. Kalau kita buat baik, jiran tu sembunyikan, tak payah duk habaq kau. Wa in ra'a syarran, dan jikalau melihatlah ia jarul, tu syarran maf'ul bih, akan keburukan, azharahu, niscaya menzahirlah ia, menyebarlah ia jarun, akan syarran tadi. Nampak jiran buat masalah, dia pergi khabar, dia pergi habaq kau orang benda yang jahat tersebut. Ni masalah ni dia panggil musafirat. Dua, wal mar'atu su'u, dan perempuan wanita yang buruk, tusyayyibu qabla al-mashibi, yang membuat uban lah. Wal mar'atu su'u tusyayyibu, syayyaba yusyayyibu tasyiban, yang membuat uban lah ia oleh perempuan tadi, qabla al-mashibi, sebelum waktu beruban. Apa dia? Iaitu perempuan wanita yang mentaklifkan seseorang, memberati seseorang sampai jenuh kawan tu mikir. Tu dia panggil telah membuat uban lah ia oleh perempuan tadi sebelum waktu beruban. Dia membuat uban pada orang, apa? Menyusahkan orang, suami dia lah. Yang semalam kita baca, mentaklihkan suami dia tu pada benda yang dia tak mampu, dan dia tahu suami dia tak mampu, dia membebankan juga. Itu dia panggil tusyayyibu, syayyaba yusyayyibu, itulah tusyayyibu qabla al-mashibi, telah membuat uban lah ia perempuan tadi sebelum jadi uban sungguh. Tu dia memberatkan, membebankan. Wal iyadzu billah. Maka ternafinya tusyayyibu qabla al-mashi ni bila? Iaitu bila seorang perempuan tu tayyibatal akhlaqi, ada akhlak yang baik. Tu kerana dia tidak akan sanggup untuk membuat orang lain menderita kerana dia. Tu ataupun kerana nafsunya. Wa alla takuna, habis seterusnya, wa alla takuna zaujatu tu aqiman, dan tidak adalah perempuan zaujah tadi tu aqiman, mandul. Jangan pilih hak mandul, kerana tak boleh nak beranak. Kalau kahwin juga boleh sah, tapi makruh. Gitu. Begitu juga lelaki, sama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi SAW sabda, tazawwaju, hendak bernikahlah ia oleh kalian, al-waduda, akan perempuan yang memiliki kasih sayang, al-waluda, akan perempuan yang boleh beranak banyak, fa inni mukathirum bikumul umama, maka kerana sesungguhnya daku itu sangat berbangga-bangga, bikum, dengan kamu, al-umama, akan umat-umat, yakni umat-umat Nabi yang terdahulu.
wala tankihu ajuza, dan jangan bernikahlah ia oleh kalian akan maf'ul bih ajuzan, orang yang tua, wala aqiran ay wala tankihu aqiran, dan jangan bernikahlah ia oleh kalian akan wanita yang mandul. Jadi larangan di sini larangan makruh lah, makarahah. Fa inna zararil muslimina, kerana bahwasanya anak cucu orang muslim, tahta dhillil arshi, di bawah di bawah dhillil arshi, di bawah payungan arash, di bawah naungan arash. Tahta ta'alluq bagi muta'allaq khabar inna mahdhuf, taqdiruhu kainatun, ataupun kainun, ataupun kainuna, anak cucu tu. Fa inna zararil muslimina kainuna, adalah ia tahta dhillil arshi, di bawah dhillil arshi, pada naungan arash. Yahdanuhum, mengasuhlah ia akan mereka itu, zararil muslimin, anak cucu tu, abuhum, oleh bapa mereka itu. Siapa bapa mereka itu anak cucu muslimin ni? Badal Ibrahimu, boleh khabar mubtada mahdhuf, huwa bermula dia, abuhum Ibrahimu, boleh, atau Ibrahima takdiruhu a'ni, boleh. Boleh belaka tu, sah belaka. Siapa Ibrahim tu? Khalilullahi, badal lagi Khalilullah, ataupun mubtada khabar mubtada mahdhuf, takdiruhu huwa, bermula dia Ibrahim, Khalilullah, ataupun maf'ul bagi fi'il mahdhuf, takdir a'ni, bermula yang kedua, berkehendak ia oleh aku ialah Khalilullah, kekasih Allah. Itu gelaran bagi Ibrahim. Kalau Musa Kalimullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Isa Ruhullah. Yastaghfiruna li abaihim, meminta ampunlah ia oleh mereka itu, anak cucu muslimin, zararil muslimin tu, li abaihim, bagi bapa-bapa mereka itu, zararil muslimin, bapa-bapa yang akan datang lah. Bapa-bapa yang akan jadi bapa sungguh. Habis. Jadi itu tuntutan untuk bernikah dengan perempuan yang bukan mandul. Wa antakuna bikran, dan bahawa adalah ia seorang perempuan itu bikran, anak dara. Dituntut kita menikah dengan anak dara pula, bukan dengan janda. Kalau ada antara janda dengan anak dara diutamakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil abkari, hendaklah, ai ilzam alaikum, hendaklah di atas kalian itu bernikah bil abkari, dengan anak-anak dara, jamak bagi bikrun. Fa innahunna, kerana sesungguhnya mereka itu, al abkara itu khabar a'zabu afwahan, terlebih manis, nisbah afwahan, nisbah mulut mereka. Terlebih manis, nisbah mulut mereka. Afwahan tamis bagi a'zabu. A'zamu fi jihatil afwah, fi jihatil afwah, pada jihah, pada sudut afwah, iaitu mulut-mulut mereka. Sebab apa? Anak dara ni dia punya bahasa dia halus. Tu tak garau lagi macam janda, masih lagi bersuara halus. Sedaplah, manis didengar. Wa aqbalu arhama, arhama tamis bagi aqbalu. Wa aqbalu dan wa aqbalu arhama, dan lebih menerima nisbah kasih sayang, lebih menerima, lebih berkehendak pada kasih sayang pada seorang suami. Daripada janda sudah merasai. Suami yang dara belum lagi. Wa ahsanu akhlaqa, dan yang terlebih baik nisbah akhlaknya. Akhlaqa tamis bagi ahsanu. Akhlaqa, terlebih baik akhlak dia. Sebab apa? Macam tadi sebab perempuan dara ni dia lembut. Bila lembut, lazimnya bila lembut ni baiklah. Okay. Tapi ada je yang jahat, tak payah lelaki jahat tu. Okay. Jadi pilih hak tu. Nak pendapat mana ni? Dapat orang mengaji lah. Orang mengaji, lazimnya orang mengaji perempuan ada belaka ni, insya-Allah belaka. Okay. Ini pergi cari kat disco tak kena. Mengaji agama pergi cari hak disco lah, tak tutup aurat, tak kena tu. Jadi hak mengaji, pilih hak mengaji, sudahlah. Jangan hak pilih tak mengaji pula. Kalau tak mengaji pun, minat pada mengaji pun jadilah. Supaya dia faham. Kalau tak dapat hak tak dapat hak mengaji pun, hak yang jenis suka mengaji, sudahlah. Syurga lah.
Wa antaku, habis itu bernikah dengan anak dara. Wa antakuna ajnabiyatan, dan bahawa adalah ia seorang perempuan itu ajnabiyah, orang yang bukan ada rahim dengan kita, yang tak ada hubungan kerabat dengan kita, ajnabi lah. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tankihul qarabata, jangan menikahlah ia oleh kalian. La nahi tu, sebab tu dia majzum bihadfi harfin bihadfi nun, jazam bihadfi nun. Tankihu asalnya tankihuna, hazah nun jadi tankihu. Al qarabata, akan kerabat, maf'ul bih tankihu. Kenapa? Fa innal walada, kerana sesungguhnya seorang anak, yukhlaqu dawiyan, diciptakan dia kan al waladu, naik fa'il bagi yukhlaq, dhamir mustatir huwa kembali kepada al waladu, tu naik fa'il dia dawiyan, ai hala kaunil waladi dawiyan, hal keadaan anak itu kurus. Tu maksudnya ada kecacatan lah. Ni nisbah gini, kalau Allah Ta'ala nak cipta sempurna, itu atas kehendak Allah Ta'ala lah. Cuma ni kata Nabi, ai nahifan. Dawiyan tu apa? Ai nahifan, kurus kering lah. Tu okey. Ada masalah lah. Ni pun disebut dalam hadis-hadis. Bahawasanya kalau kahwin dengan sama-sama kerabat, sepupu contohnya, ada potensi lah dia panggil, tak semesti qat'i lagu tu. Tak, ada potensi anak tu jadi masalah. Tapi ada je yang tak jadi masalah. Okay, banyak je ulama kita nikah dengan sepupu. Contohnya Pak Da'i Mekah nikah dengan sepupu dia. Tak ada masalah Pak. Wa dhalika li du'fi syahwati. Kenapa dia tak bagi tu? Wa dhalika. Tu. Wa dhalika, dan bermula demikian itu. Wa dhalika, dan bermula demikian itu, demikian apa? Demikian kaunuha qarabatan, keadaannya isteri itu qarabat. Lidhu'fi ay kainun, adalah ia lidhu'fi syahwati, kerana lemah syahwat, ma'aha, bersamanya nya qarabah, bi khilafil gharibati, beza dengan yang gharib, orang luar, bukan kerabat. Maka syahwat lebih. Sebab bila berkahwin dengan orang yang berkerabat, contoh sepupu, dia dah kenal dah sikit sebanyak. Bila kenal sikit sebanyak ni, syahwat tak apa nak kuat. Tu sebab apa? Sebab dia berkasih sayang dengan sepupu ni, ibarat macam keluarga lebih kurang dah, walaupun dia bukan mahram, bukan sampai tahap kita boleh pergi peluk dia, bukan. Maksudnya dah kenal agak rapat lah dia panggil. Bila berkahwin tu, dia berasa syahwat tu kurang sikit. Kurang sikit. Okay. Beza kalau cari hak yang gharibah ajnabiyah, yang mana kita tak pernah kenal dia pun, keluarga kita tak ada kait dengan dia pun, kita kahwin, syahwat tu kuat. Wahadha, dan bermula ini, ay hadzal madhkuru, bermula ini yang tersebut itu, fi bi'athi quwwatil ahsasi, ay kainun, adalah ia fi bi'athi, pada membangkitkan kekuatan al ahsasi, kekuatan perasaan, lisyahwati, bagi syahwat sahaja faqat. Dari sudut nikah dengan gharibah, nikah dengan orang yang bukan mahram kita, bukan kerabat kita ni, nisbah kepada kekuatan syahwat saja. Wa amma min haitsul aisyu, dan adapun dari sudut kehidupan, wal hana'u, dan ketenangan, fa ma'al qaribati afdalu, maka bersama qaribah itu afdal, terlebih afdal pula. Nikah dengan kerabat sepupu contohnya, okey, dari sudut syahwat saja yang masalah, tapi dari sudut lain, contoh apa? Dari sudut kehidupan, ketenangan, maka nikah dengan kerabat tu pula afdal situ. Dari sudut situ afdal. Sebab apa? Sebab kita dah berasa rapat dengan dia dah sebelum kahwin. Tak berapa nak bertekak manalah. Tu melahirkan ketenangan. Beza dengan gharibah. Orang yang tak ada kerabat kita, tak pernah jumpa langsung, kahwin baru jumpa. Jadi berlaku kepotensi untuk berlaku gaduh ke kesalahfahaman ke tu banyak. Cuma boleh tidak berlaku kerana atas dasar ilmu lah. Kalau ada ilmu, maka tak berlaku lah. Ni dia panggil kemungkinan saja, bukan mesti berlaku. Li'annal qaribata, kerana qaribah, kerabat tu, qalla khabar li'anna, sedikit ia qarabah tu,
sedikit ia antakhuna. Tu takwil masdar jadi fa'il qalla. Oleh bahawa berkhianat ia qaribah itu akan maf'ul bih zaujaha, zaujal qaribah akan suaminya. Dia susah nak khianat lah. Sebab apa? Dah kenal dah. Tu okey. Wa tahfazuhu, dan menjagalah ia qaribah itu, akan dia akan zaujaha tu, wa tasbiru li idayatihi, dan bersabarlah ia isteri yang qaribah, yang dekat, yang ada kerabat tu, li idayatihi, pada perbuatan yang menyakiti nyonya suami itu, perbuatan suami yang menyakiti. Dia bersabar dengan perbuatan suami yang menyakiti, lebih bersabar. Sebab apa? Sebab kenal. Itu saja. Sebab dah kenal dah, perangai dia memang lagu ni, maka potensi sabar terhadap perangai suami itu lebih berbanding dengan orang yang gharibah, orang yang asing, kahwin dengan dia lepas tu ada buat pasal suami itu, maka potensi nak sabar tu agak kurang. Tapi boleh je. Okey. Tu dia kata dari sudut syahwat saja yang kata digalakkan untuk nikah dengan gharibah. Dari sudut lain ada lain. Wa taqna'u bil qalili, dan menerima seadanya oleh qaribah itu, bil qalili, dengan yang sedikit, ma'az zawjiha, bersama suaminya. Suami dia bagi sikit, dia dah terima dah. Qanaah lah dia panggil. Taqna'u ni qanaah, memada oleh seorang qaribah tadi, bil qalili, dengan pemberian yang sedikit. Wala tadhummuhu, dan tidak mencela ia qaribah tadi, dia akan zaujaha, tak mencela. Wala tasmahu fi dhammihi, dan tidak bertolak ansur ia qaribah itu, fi dhammihi, pada mencelanya suami. Siapa yang cela dia tidak akan bertolak ansur. Tu okey. Tidak akan bertolak ansur, dia akan protes. Sebab apa? Sebab dia sayang betul dengan suami dia. Kekerabatan tu, ada kekasih sayang tu lebih tinggi. Sebab tu bila ada yang menyakiti suami dia akan bantah. Tu okey, potensi untuk bantah tu luas. Wala tarkanu ila ghairihi, dan tidak condong, tidak cenderung ia qarabah tadi, ila ghairi zaujiha, kepada selain suaminya. Dia tidak akan cenderung, bahkan tak setia. Tu okey, kesetiaan dia itu lebih kejar. Itu faedah dengan qarabat. Cuma afdalnya dengan gharibah lah, atas dasar tuntutan Nabi SAW tadi. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, sepupu dengan anak sepupu. Sayyidina Fatimah anak dia, Sayyidina Ali sepupu Nabi Muhammad. Okey, sepupu. Jadi sepupu kahwin dengan anak sepupu. Tu okey, sepupu kahwin dengan anak sepupu. Hak tu dia panggil yang paling jauh lah. Asalnya sepupu dengan sepupu, paling dekat sekali sepupu dengan sepupu. Kedua yang paling dekat, sepupu dengan anak sepupu. Jadi anak dia, anak Rasulullah SAW nikah dengan sepupu dia. Jadi sepupu nikah dengan anak sepupu. Tu lebih jauh sikit daripada sepupu kahwin dengan sepupu terus. Tu ya. Wa ta'khudhuha ghairatul qarabati, dan mengambillah ia akan dia oleh selain qarabah. Tu alaihi, atasnya, atas zaujiha, ziyadatun ala ghairati zaujiyati, ialah suatu tambahan. Wa ta'khudhuha, dan mengambillah ia akan dia, akan perempuan tadi, ghairatul qarabati, yang selain daripada qarabat dia, alaihi, atasnya, atas suami tadi, zaujiha, ziyadatun. Itu suatu penambahan. Jadi nikah dengan qarabat itu satu kelebihan je, ala ghairati zaujiyati, atas keghairahan dari sudut zaujiyah, yang mana keghairahan dari sudut zaujiyah ini yang bukan qarabat dia. Tambahan sikit tadi tu je kelebihan dia. Okay. Kelebihan kahwin dengan orang yang qarabah tadi, hak tu tadi tu ziyadah, itu tambahan dia, berbanding dengan kahwin dengan orang yang tarah dia panggil ghairatus zaujiyah, yang bukan qarabat lah. Okey. Wa qalla an tujada hadzal khisali, dan sedikitlah oleh bahawa, takwil masdar jadi fa'il qalla, oleh bahawa didapatilah hadzal khisal, tujada didapatilah hadzal khisalu, akan ini perkara-perkara, perilaku-perilaku ni, fi ghairil qaribati, pada selain daripada qaribah, iaitu
gharbiyah lah ataupun ajnabiyah. Sikit sekali nak dapatkan ciri-ciri hak tadi dia kata tu, yang kata tidak akan berkhianat pada suami, akan bersabar dengan suami, akan qanaah dengan sedikit pemberian suami, tidak akan mencela suami tu. Itu sikit sekali ada pada orang yang kalau kahwin dengan orang yang ajnabi. Tapi tidak ada mustahil, boleh jadi. Kalau mengaji tak ada masalah. Ni dia panggil perbahasan ulama je. Habis titik tu. Kemudian perempuan yang seterusnya, iktibar mana lagi? Wa antakuna jamilatas surati, dan bahawa adalah ia zaujatun tadi tu jamilatas surati, khabar takun ialah cantik gambarnya, cantik rupanya. Tengok. Tu syarat bagi juga untuk pilih hak cantik, bukan kata kena buruk dah. Supaya apa? Supaya kalau pilih hak cantik ni, cantik menurut dia lah. Mungkin menurut dia cantik, menurut orang lain buruk biasa lah. Tu lantak hang lah, aku nak nikah dengan dia, bukan nak nikah dengan hang. Tu okay? Bukan dia nak nikah dengan hang, ikut aku lah. Kalau rasa yang pertengahan cantik, pertengahan. Kalau dia rasa hitam cantik, hitam. Kalau dia rasa putih cantik, putih lah. Ikut dia lah. Kadang tengok biasa lah, tapi bagi dia cantik, ikut lah. Tu sebab apa? Supaya dapat mengelakkan mata kita untuk buat maksiat lebih. Dapat potensi lebih memelihara kita buat maksiat tu lebih. Potensi untuk pelihara daripada buat maksiat tu lebih. Tu. Lianna zalika, kerana bahawasa demikian itu, demikian jamilatas surah itu, ablaghu, khabar lianna, terlebih mubalaghah, terlebih bersungguh, fil ulfati, pada ketenteraman, pada kenyamanan cinta dia. Pada ketenteraman, pada tentram lah. Fil ulfah, pada ketenteraman, pada ketenteraman cinta dia. Lagi orang panggil sepatutnya dah dapat bini cantik tu, sepatutnya tak toleh dalam hak lain. Ni toleh juga hak lain. Ni masalah. Sama ada masalah suami ataupun isteri tak pandai. Tu ya. Isteri kadang pandai lah, suami buat masalah. Nak buat macam mana? Kadang suami tak ada masalah mana, tapi disebabkan isteri buat pasal, suami jadi lain. Jadi kena selesai lah. Tengok macam mana faktor-faktor dia. Wa fi hadzal qadri, dan pada ini qadar, kifayatun mubtada muakhar, fi ta'luq wa muta'allaq khabar muqaddam mahdhu. Cukup dah takat ni untuk iktibar suami dan iktibar isteri, lagu mana nak pilih pasangan. Ni dia panggil nak pilih pasangan hak mana. Tu wallahu waliyut taufiqi, bermula Allah Ta'ala itu ialah penolong, ialah waliyut taufiq, ialah penolong bagi taufik, pemberi taufik lah, wal hidayati, dan petunjuk. Okay? Thumma qala, baru nak masuk nazim balik. Thumma qala an-nazimu, kemudian telah berkatalah oleh penyusun pengarang kita, rahimahullahu ta'ala, rahimahullah, mudah-mudahan merahmatilah ia Allahu, akan dia akan an-nazimah, al-qawlu fi ma jaa fil bina'i muhadzabul ma'na 'alal wala'i. Ni dah tahu dah ciri-ciri isteri macam mana, suami lagu mana, maka dia nak ajak pula nazam seterusnya, bila nak akad nikah ni. Dia selu-selu masuk ni, bila nak akad nikah ni. Al-qawlu fi ma jaa fil bina'i muhadzabul ma'na 'alal wala'i. Al-qawlu, bermula perkataan, fi ma jaa fil bina'i, pada barang yang telah datanglah ia barang itu, fil bina, pada membangunkan mahligai rumah tangga. Membangun rumah tangga lah. Muhadzabul, muhadzabu khabar al-qawlu, muhadzabul makna 'alal wala'i. Kaul itu memurnikan, menjernihkan makna 'alal wala'i, makna 'alal wala'i ai makna nikahi, makna nikah itu atas urutan, atas urutan, atas ikut turut lah. Akad nikah lu dia cerita, pas akad nikah dia akan cerita walimah pula. Lepas tu sampai habis lah, sampai seterusnya. Kemudian kata syarih rahimahullah, zakara rahimahullahu ta'ala, telah menyebutlah ia nazim rahimahullahu ta'ala, fi hadhihi tarjumati, pada ini terjemah ulasan, menyebut apa maf'ulun bih, ma yutlabu fil bina'i, akan barang yang dituntutkan dia akan barang, fil bina'i, pada membinakan rumah tangga, ai dukhuliz zauji. Apa bina rumah tangga ni? Ni
yakni bina tu dukhuliz zawji, dukhuliz zawji bi zawjatihi bi zawjatil zawji, masuknya suami, masuk oleh suami pada isterinya suami. Apa masuk? Yakni al-jima'. Wa ma yuttaqa fihi, dan barang yang dijagakan dia kan barang fihi padanya, fi dukhuliz zawji, pada dukhul zauj. Wa ma huwal afdalu, dan barang yang bermula dari dia barang itu yang terlebih afdal. Wa ma yutlabu, dan barang yang dituntutkan dia kan barang fil walimati, pada walimah. Cerita satu ni. Wa ma yujtanabu, dan barang yang dijauhinya barang waqtad dukhuli, pada waktu nak bersetubuh. Wa adabahu, wa adaba ad-dukhuli, dan ada adab bersetubuh. Okey. Wa kaifiyatal jima'i, dan macam mana cara nak jima'. Wa adabahu wa adabal jima'. Sama lebih kurang. Cara bersetubuh dah ada adabnya. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan barang yang bertakluk, yang bersangkut pautlah ia barang bidzalikal jima'i wa adabihi, segala jima' dah adabnya tu. Fa asyara, maka memberi isyarat ia nazim ila ma yutlabu, kepada barang yang dituntutkan dia kan barang fil bina'i, pada membinakan rumah tangga, biqaulihi, dengan katanya nazim fal amru bil bina'i lailan qad warat fi sa'iri syuhuri haqqan yuqtasad. Fal amru, maka bermula perintah, bil bina'i, pada membangunkan rumah tangga itu, lailan, dituntut pada malam hari, qad warat, sungguh telah warid ia, telah datang ia al-amru tu, fi sa'iri syuhuri, pada sekalian bulan, haqqan, dengan betul, dengan benar, yuqtasa, yang dikehendakikan dia, kan al-amru tu, okey, seluruh bulan. Jadi semua bulan, setiap bulan boleh nak bina rumah tangga, cuma dituntutnya pada waktu malam. Akad nikah waktu malam, tu akad nikah waktu malam. Okey, mana akad nikah waktu malam, dituntut waktu malam. Lepas tu bulan apa, nanti dia bahas. Yang masyhurnya kita bulan Syawal lah. Tapi jarang orang akad nikah malam ni. Selalu orang akad nikah siang. Kalau boleh malam sila. Tapi ada je orang buat malam. Pernah jumpa kawan buat malam. Tu okey. Okey, kemas malam, lepas tu malam Jumaat pula. Malam, lepas tu malam Jumaat pula. Kemas tu. Akad nikah malam, lepas tu malam Jumaat pula. Okey. Akhbara rahimahullahu ta'ala, telah memberitahulah ia nazim rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatilah ia akan nazim oleh Allah, annal bina'a, maf'ulun bih lah jumlah tu, akan bahawa membina rumah tangga itu yustahabbu, disunatkan dia kan al-bina, ayyakuna, bahawa adalah ia tu bukan annal bina'a isim anna, yustahabbu khabar anna, ayyakuna ta'wil masdar, jadi naib fa'il yustahabbu. Yustahabbu, disunatkan bahawa ayyakuna, adalah ia al-bina'u tu lailan, ay fil laili, pada waktu malam. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaffu, persembahkanlah ia oleh kalian, araisakum, akan pengantin-pengantin kalian, lailan, pada malam hari. Okey. Wa at'imu, dan beri makanlah ia oleh kalian, duhan, pada waktu duha. Wa anna syuhura, dan bahwasanya bulan-bulan, kullaha, taukid, setiapnya bulan, fi dzalikal bina'i, pada demikian membinakan rumah tangga itu, khabar anna sawaun, sama sahaja, yakni boleh berlaku, lakin istidrak, tapi yustahabbu syawal, disunatkan dia syawal, disunatkan syawal lah bulan tu. Jadi bulan-bulan 12 tu yang disunatkan untuk kita akad nikah itu semulanya syawal. Bahkanlah kitab fiqh sebut dukhul, setubuh pun syawal. Kalau akad nikah syawal, akad nikah pula hari Jumaat, lepas tu dukhul pula hari
bulan Syawal, hari malam Jumaat ke. Oh, kira bagus tu. Tu mah tu. Jadi pakat-pakat usahalah nikah bulan Syawal kalau boleh lah. Khilafan ay hala kauni mukhalifan, aqulu dhalika hala kauni mukhalifan. Tu takdir khilafan. Ay aqulu dhalika, berkata ia oleh aku, akan demikian itu, hala kauni, hal keadaan aku, mukhalifan, berkhilaf ia, lima za'ama, bagi barang yang telah berpegang ia, minal juhali, daripada kalangan orang-orang jahil, akan karahiyata, maf'ul bih za'ama, akan kemakruhan, al-aqdi, akad nikah, wad-dukhuli, dan juga jima', fil muharrami wa syawalin, pada bulan Muharram dan Syawal. Ada orang anggap bulan Muharram dengan Syawal ni makruh nikah, makruh akad nikah, makruh jima'. Ni dia panggil orang juhal. Syarah kata, fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, telah berkatalah ia Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal, telah bernikahlah ia akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan telah membinalah rumah tangga ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi, bersamaku, fi Syawal, pada bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i, ini wa bana bi fi Syawal ni mungkin jima' lah. Okey. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bermula mana perempuan-perempuan isteri-isteri Rasulullah itu, kanat, adalah ia, nisa'u Rasulullah, perempuan isteri Rasulullah itu, ahdha, yang terlebih hormat, yang terlebih hebat, yang terlebih indahu, di sisinya, di sisi Nabi SAW, minni, daripada aku. Tu. Sebab apa? Sebab aku dinikahkan pada bulan Syawal, dan aku pula dijima' juga pada bulan Syawal. Jadi afdal lah. Wa kanat radhiyallahu anha, dan adalah ia Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, tastahibbu, istahabba yastahibbu, tastahibbu, menyukailah ia Aisyah, an tudkhala, takwil masdar jadi maf'ul bih bagi tastahibbu, bahawa dijimakkan dia kan an-nisa'u, perempuan tu, fi Syawalin, pada bulan Syawal. Sayyidina Aisyah suka bahawasanya isteri-isteri ni, para wanita itu dijimakkan oleh suaminya pada bulan Syawal. Tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahibbun nikaha, menyukailah ia Nabi SAW akan nikah, fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Mungkin ada satu riwayat. Tapi tetap mazhab Syafi'i kita kata sunat untuk bulan Syawal. Dan guru kita pula melarang untuk anak-anak muda ni, khususnya untuk menikah pada bulan Ramadan, takut terlajar. Bukannya tak bagi terus, bukan kata haram tak. Bahkan bulan Syaban kali pun, kalau nak nikah juga, jangan relax tu. Bulan Syawal nikah. Sebab apa? Sebab banyak kes terlajar. Lepas tu kena kafarah. Lepas tu mulalah, ada qol-qol apa yang kata. Qol-qol apa? Qol-qol ta'ang. Tu nak batalkan, nak batal dengan jimak pun tak reti. Tu habis-habis taik lah kalau tak reti juga. Kalau nak juga jimak usia hari Ramadan tu, kenalah ada ilmu zikir, nak cari, nak panggil cara batal tu. Tu okey. Bukan nak suruh batal. Ni isu macam Ustaz Mahathir lah cakap, ni suruh batal puasa ni. Bukan. Ni orang panggil cara nak elok kafarah. Kalau betul-betul lah nak pergi jimak juga, nak haram juga. Bukan nak suruh buka puasa tu boleh dah, buka puasa tu haram juga. Cuma cara tu faham, kena tahulah supaya tak kena kafarah. Itu saja. Pergi minum dulu ke. Habis tak. Tapi dosa lah. Jimak pula. Dosa lah. Tu. Cuma nak habaq tak mau kena kafarah. Sebolehnya elok lah. Sebab tu nikah bulan Syawal. Okay. Bulan Syawal bulan raya. Maka raya sekali dengan akad nikah, sekali jimak. Habis. Thumma asyara ila ma yuttaqa, kemudian mengisyaratlah ia oleh musannif kepada barang yang dijagakan dia kan barang, fil bina'i, pada membina ke rumah tangga, yakni pada akad nikah tu. Dia perlu jaga pula bila nak akad nikah ni. Biqaulihi, dengan katanya musannif, bila nak akad nikah, bila tarikh-tarikh yang perlu dielok. Ni akan datang insya-Allah taala, kita akan bahas. Dia akan bahas berkenaan tarikh-tarikh yang sebolehnya eloklah untuk akad nikah. Okey.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sambung pula pada minggu depan insya-Allah ta'ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cuma esok tu hari Rabu kan, Tuan Guru Haji Suhaimi hafizahullah ta'ala tak ada motok tu. Kan kita buat jadual baru dalam Tijan tu pukul 11 baca. Kita enjok pukul 9 lah. Sebab Tuan Guru tak ada esok. Dia pergi mana? Pergi Pahang. Jadi esok grup sebelah tu Tijan Udarari pukul 9. Pukul 8.45 lah. 8.45. Okay? Sebab tak ada motok esok. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.